Selamat pagi, hari ini kita belajar matematik tahun 6. Tajuk yang kita belajar hari ini ialah tajuk wang berkenaan dengan kenali harga kos, harga jual, untung dan rugi. Kenali harga kos, harga jual, untung dan rugi. Mari kita tengok gambar rajah ni. Gambar rajah ni yang first ni adalah kilang. Yang kedua ni adalah pemborong, yang seterusnya peruncit dan peniaga, yang terakhir sekali pembeli. Ini adalah proses bagaimana harga sesuatu barang tu berbeza setiap peringkat. Soalan di sini ditanya mengapakah harga sesuatu barang berbeza di setiap peringkat, bincangkan. Kenapa sampai dekat kita harga baju ni adalah sangat mahal? Disebabkan kita ambil daripada peruncit, peruncit ambil daripada pemborong, pemborong ambil daripada kilang. Di kilang ni lah baju tu dijahit, digunting apa semua. Mungkin di kilang ni harga baju tu mungkin diambil oleh pemborong, harga sehelai dia boleh ambil dalam RM20 contohnya satu helai. Sampai dekat pemborong dia ambil ni dengan harga RM20. Lepas tu peruncit ambil dekat pemborong mungkin dalam harga RM30 kot. Macam tu lah mungkin. Lepas tu sampai ke pembeli, peruncit akan menjual dengan harga RM45 ke 42 ke satu helai baju ni. Sebab itulah harga baju semakin mahal apabila kita beli. Tetapi ingat pemborong beli dekat kilang, dia borong. Dia beli borong, dia bukan beli selai. Tapi kita beli sehelai. Jadi berbaloi kita beli di kedai baju sahaja. Sebab tu harga dia berbeza sebab dia diambil di setiap peringkat. Mari kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang kedua. Sekotak gelung getah berharga RM10. Satu kotak ni berharga RM10. Getah-getah ini boleh dibentuk menjadi 20 utas gelang getah. Lepas tu yang kawan dia ni cakap kita boleh jual seutas gelang tangan ni harga RM2. Harga jual untuk 20 utas RM40. Ni diorang modal diorang ni, contohnya ini macam kilang lah. Modal dia RM10. Lepas tu diorang buat menjadi gelang, dia nak jual satu tas RM2. Jadi 20 utas RM40. Untuk 20 utas RM40. So, yang ini cakap, ya betul tu kita akan dapat untung RM30. RM30. Lepas tu, soalan ni, kenal pasti harga kos, harga jual dan untung dalam situasi di atas. Harga kos, harga jual dan untung. Harga kos. Harga kos ialah harga barang yang diperoleh peniaga sebelum dijual. Ini harga kos. RM10. RM10 ni adalah harga kos. Harga kos. Harga kos adalah RM10. Maksudnya harga barang yang diperoleh peniaga sebelum dijual. Lepas tu apa itu harga jual? Harga jual adalah harga sesuatu barang yang dijual kepada pembeli. Ini harga jual. RM2. RM2 ni. RM2 menjadikan 20 utas. Ni harga jual. RM40. Harga jual. Harga jual seutas RM2. Kalau 20 utas. 20 utas bersamaan RM40. Jadi, harga jualnya RM40 untuk 20 utas. Sebab kita tengok berdasarkan yang ni 20 utas. Jadi kita ambil 20 utas. Kita tak ambil RM2. So, harga jual dia adalah RM40.
Okey, harga jual dia RM40. Okey, seterusnya untung. Okey, macam mana kita nak kira untung? Macam mana nak kira untung? Jadi, untung ni, kita nak kira untung ni harga jual tolak dengan harga kos. Ini untung. Jadi, harga jual tadi 40, harga kos 10. Jadi, untung kita dapat adalah RM30. Seperti yang dicakap oleh perempuan ni. Okay, kita tengok contoh yang ketiga. Contoh ketiga berdasarkan gambar ni. Gambar yang ni, model A ni dijual dengan harga RM8,200. Model B dijual dengan harga RM2,130. Okay, soalan A. Harga kos sebuah kamera model A ialah RM7,650. Berapakah untung jualan kamera itu? Apa maksud untung? Untung bermaksud apabila harga jual lebih tinggi daripada harga kos. Maksudnya, ni harga jual ni lebih tinggi daripada harga kos. Jadi, kita ada untung. Okay, macam mana nak kira keuntungan? Rumus nak kira keuntungan adalah untung sama dengan harga jual tolak harga kos. Okay, harga jual dia RM8,200. Harga kos dia RM7,650. So, kita buat dalam bentuk lazim. 7,650. Kita buat bentuk lazim. So, ini sifar. Sifar tolak 5 tak boleh, pinjam sini. So, kat sini jadi 10. 10 tolak 5, 5. Okay, 1 tolak 6 tak boleh, pinjam dekat 8, jadi 7, yang ni jadi 11. 11 tolak 6, 5. Yang ni sifar. Jadi, sifar tu tak payah tulis sifar tu. Kalau nak tulis boleh, tak payah nak tulis pun boleh. Jangan tulis titik. Okay, lepas tu buat RM. Jadi, so untung dia adalah 550. Ingat untung adalah harga jual tolak harga kos. Itu untung. Okay, untuk soalan seterusnya, untung jualan kamera model B ialah 250. Yang ni dah ada untung 250. Berapakah harga kosnya? Dia nak tanya harga kos untuk kamera B. Jadi untung dah ada. So kita guna rumus yang ini, guna rumus ni. Okay, untung sama dengan harga jual tolak harga kos. Untung RM 250, kita gantikan. Harga jual RM 2,130. Harga kos kita tak tahu. Okay, jadi harga kos tu biar je macam tu. So, nak cari harga kos. Okay, harga kos ni kita pindahkan dia dekat sini. Harga kos. Okay, jika harga kos ni tolak. Jadi, bila kita pindah dia ke sebelah, dia akan jadi tambah. Jadi, yang ni kekalkan. RM 2,130 dikekalkan kat depan ni. Okay, yang ini pula dipindahkan. Dipindahkan ke sebelah sini. Dia akan jadi tolak. Tolak RM 250. So, kita buat dalam bentuk lazim. 2,130 tolak 250. So, 3 tolak 5 tak boleh, kita pinjam. Yang ini akan jadi 13. 13 tolak 5, 8. Sifar tolak 8 tak boleh, kita pinjam sini 1. Sini akan jadi 10. 10 tolak 2, 8. Yang ini 1 tolak sifar 1. So, ini adalah harga kos. Harga kos sama dengan RM 1,880. Okay, pendek kata, okay, kalau nak cari harga kos jika dah ada harga untung, kalau kita nak cari harga kos, kalau ada harga jual dan untung, kita tolak je. Harga jual ni kita tolak dengan untung, kita akan dapat harga kos. Itu pun boleh. Kalau kamu nak guna rumus pun boleh. Kalau kamu nak guna cara ni pun boleh. Iaitu harga kos sama dengan harga jual tolak untung. Pun boleh.
Okay, yang ini situasi di mana situasi ni macam keadaan dia hujan ya. Okay, yang ini cakap modal saya keluarkan untuk jualan cendol hari ni 129. Okay, 129 ni modal. Modal tu maksudnya harga kos. Harga kos. Okay, hasil jualan hari ni adalah 85. Hasil jualan adalah harga jual lah. Harga jual. Ataupun hasil jualan ni benda yang dah dijual 85 ni. So, yang ini pula cakap jualan layang-layang saya juga kurang. Okay. Dan lepas tu dia soalan dia hitung rugi yang ditanggung oleh penjual cendol. Kenapa rugi? Sebab apa, macam mana kita tahu dia rugi? Sebab harga jual dia lebih rendah daripada harga kos. Okay, apa maksud maksud rugi? Okay, rugi bermaksud apabila harga kos lebih tinggi daripada harga jual ni. Harga kos ni lebih tinggi daripada harga jual. Jadi, dia mengalami kerugian. Macam mana kita nak kira kerugian dia? Okay, rugi sama dengan harga kos tolak harga jual. Jadi, harga kos dia 129, harga jual dia 85. So, kita buat dalam bentuk lazim. 4, ni tak boleh, kita pinjam sini dia akan jadi 12, 4. So, kerugian dia adalah RM44 pada hari tersebut. Okey, contoh yang seterusnya. Saya rugi. Ini dah memang dah bagi tahu kita dia rugi. RM8,950 apabila menjual kereta terpakai ini. Sedangkan saya membelinya dengan harga RM42,436. Ni dia rugi sebanyak ni. Sedangkan dia beli harga modal hari tu RM42,436. Tapi dia jual dan dapat kerugian RM8,950. Soalannya, berapakah harga jual kereta yang ditunjukkan? Berapakah harga jual? Okey, harga jual yang ditunjukkan. So, yang ini kita dah tahu rugi. Rumus rugi tadi, rugi sama dengan harga kos tolak harga jual. Okay. Rugi dia dah bagi tahu dah 8,950. So kita gantikan rugi tu. Harga kos dia beli dengan harga 42,436. Ini adalah harga kos yang dia keluarkan masa beli kereta tersebut. 42,436. Harga jual kita tak tahu. So, macam mana nak cari harga jual? Okey, harga jual ni kita pindahkan kat sini. Jadi, yang ini kita kekalkan, 42,000 ni kita kekalkan kat sini. So, yang 8,000 ni kita tolakkan. 8,950. Okey, saya ulang balik. Harga jual ni kita pindahkan ke depan ni. Yang ini kita kekalkan, yang ini kita pindahkan kat sini. Jadi, dia akan jadi yang tolak ni kita kekalkan. Jadi 42,436 tolak 8,950. Itu dia harga jual dia. Jadi nak cari harga jual kita buat dalam bentuk lazim ya. 42,436 tolak 8,950. So yang ini 6. 3 tolak 8 tak boleh. Jadi yang ini pinjam 1 jadi 3. Yang ini jadi 13. 13 tolak 5 8. 3 tolak 9 tak boleh, pinjam sini, yang ini akan jadi 13. 13 tolak 9, 4. 1 tolak 8 tak boleh, pinjam sini 3, sini akan jadi 11. 11 tolak 8, 3. 3 tolak 0, 3. So, yang ini adalah harga jual kereta tersebut. Harga jual kereta tersebut adalah RM33,486. So, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya berdasarkan gambar rajah ni. Treadmill ni RM5,270 harga kos. Harga jual tak tahu. Untung
930. So rugi tak ada lah sebab dia ada untung. Jadi untuk kerusi urut, harga kos kita tak tahu tapi harga jual 5,218. Untung memang tak ada, rugi ada 220. So soalan ni, berapakah jadual berdasarkan jadual di atas, berapakah harga jual treadmill? Ni ditanya harga jual. So harga jual dia ni ada untung. So harga jual ni mesti lebih besar daripada harga kos. Okay? Harga jual ni mesti lebih besar daripada harga kos. Jadi kalau nak menghasilkan nombor yang lebih besar, macam mana kita nak kaitkan dengan benda ni? Jadi kita guna rumus. Okay, untung sama dengan harga jual tolak harga kos. So untung dia 930, harga jual sebagai okay, harga kos 5,270. So macam mana kita nak cari harga jual? Harga jual ni kita pindahkan ke sini. Okay, so kalau macam mana kita nak cari harga jual, ingat harga jual ni lebih besar daripada harga kos. Jadi macam mana kita nak menghasilkan dua nombor ni supaya dia lebih besar? Jadi kita tambahkan. Jadi 5,270 kita tambahkan dengan 930. Jadi kita buat dalam bentuk lazim. 930 kita tambahkan jadi sifar 10, 1, 12, 1, 6. Jadi harga jual adalah 6,200. Ini harga jual. Okay, harga jual 6,200 untuk treadmill. Okay, harga jual treadmill. So kita pilih harga jual treadmill sama dengan RM6,200. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya ditanya hitung harga kos sebuah kerusi urut ni. Harga kos ni. Jadi kalau kita nak cari harga kos, yang ini rugi. Jadi kita guna rumus rugi. Rugi sama dengan harga kos tolak harga jual. Kenapa harga kos? Sebab harga kos lebih besar daripada harga jual. Itu rumus untuk rugi. Ni kena hafal ni. Untung rugi ni kena hafal rumus dia. So rugi dia 220, kita gantikan. Harga kos kita tak tahu. Okay, harga kos harga jual dia 5,218. Okay. Ingat harga kos lebih besar daripada harga jual. Baru kita dapat rugi. Jadi kalau lebih besar, apa kita nak buat dengan benda ni? Kalau lebih besar, kita tambahkan. Jadi harga kos sama dengan 5,218 tambah dengan 220. Jadi buat dalam bentuk lazim. 220. Jadi 8,345 jadi RM. Jangan lupa tulis. So harga kos kerusi urut ialah RM5,300, RM5,438. Tulis semula RM5,438. Ini adalah harga kos kerusi urut. Jauh sangat kerusi. Harga kos kerusi sama dengan 5,438. So kita tengok contoh ni. Perhatikan harga jual berbanding harga kos dalam jadual di bawah. Ini harga jual, harga kos. Okay, dengan pendek harga jual RM75, harga kos RM60. Dengan panjang harga jual RM108, harga kos RM90. Soalan A. Jualan jersey yang manakah mendapat untung lebih banyak? Jadi kalau kita nak cari jualan jersey yang manakah mendapat untung lebih banyak, so kita kena cari untung. Rumus untung sama dengan harga jual tolak harga kos. Itu rumus hafal. Okay.
So, macam mana nak buat? Kita kena cari kedua-dua jersey ya. Jersey lengan pendek. Okay, jersey dengan pendek untung. Untung jersey dengan pendek. So, untung dia, harga jual dia 75 tolak 60. Jadi, untung dia adalah RM15. Okay, lepas tu kita cari pula jersey lengan panjang. Okay, jersey lengan panjang untung dia harga jual 108, harga kos 90. Jadi untung dia 18. RM18. So, yang mana mendapat keuntungan lebih banyak, yang mana lebih besar? Okey, 18. Jadi, kita jawab kat sini. Jersey lengan panjang mendapat untung lebih banyak. Ni kena tulis ni. Biasa ni markah ni 3 markah. Satu markah. Tengok contoh yang seterusnya. Masih lagi tentang jersey tadi ya, lengan pendek dan lengan panjang. Tapi ia berkaitan dengan soalan lain. Soalannya ialah peniaga akan menempah lebih banyak jersey lengan pendek. Terangkan sebabnya. Okey, peniaga akan tempah jersey lengan pendek berbanding dengan lengan panjang. Jadi ini diakibatkan oleh apa? So, bila ada benda macam ni, kenapa dipilih jersey pendek daripada jersey panjang? So, kita kena tengok dia punya peratusan keuntungan. Okay, macam mana kita nak kira peratusan keuntungan? Peratus untung sama dengan untung bahagi harga kos darab 100%. Okay, so kita kena kira lengan pendek dulu ya. Peratus keuntungan lengan pendek dulu. Peratus keuntungan lengan pendek dulu. Peratus keuntungan dia cakap untung bahagi dengan harga kos. Untung tadi yang lengan pendek tadi 15. Harga kos dia 60. Okay, lepas tu kita darab dengan 100%. So, 15 sifar ni dengan sifar boleh mansuh. Okay, yang ini kita boleh mansuh dengan sifar 2 dapat 3. Yang ini kita mansuh dengan sifar 2 dapat 5. Yang ini kita mansuh dengan sifar 3 dapat 1. Yang ini sifar mansuh dengan sifar 3 dapat 5. So, 5 darab dengan 5, jawapannya 25%. Ini adalah peratusan keuntungan untuk lengan pendek. Okay, lengan pendek. So, kita tengok peratus keuntungan lengan panjang pula. Kenapa saya kira peratus keuntungan? Sebab peniaga ni dia akan menempah lebih banyak jersey yang lebih banyak memberi keuntungan kepada mereka. Jadi kita kena cari peratus keuntungan mana jersey yang mana satu yang lebih besar. So kita tengok untuk lengan panjang pula. Lengan panjang untung bahagi harga kos. Untung lengan panjang tadi 18. Bahagi dengan harga kos 19. Lepas tu darab dengan 100%. So, masih cara yang sama. Sifar yang belakang ni boleh mansuh dengan sifar ni. Okay, 9 ni kita boleh mansuh dengan 18. Yang ini sifar 9 dapat 1. 18 bahagi 9 dapat 2. So, 2 darab dengan 10, 20% keuntungan. Cuba kamu tengok berbanding dengan peratusan keuntungan lengan pendek, dia akan dapat peratusan keuntungan 25%. Kalau lengan panjang pula 20%. Yang mana lebih besar? Betul? 25%. So, ini menyebabkan dia memilih jersey lengan pendek. Okay, apa dia punya sebab? Peniaga. Sorry, tulisan saya, Okay, saya tulis. Peniaga akan menempah lebih banyak jersey lengan pendek
kerana peratus keuntungan jersey lengan pendek adalah lebih tinggi. Adalah lebih tinggi lebih tinggi daripada peratus keuntungan lengan panjang. Okey. Sebab tu dia memilih jersey lengan pendek sebab peratus keuntungan tu besar tu 25%. Kita tengok soalan yang seterusnya. Kita tengok latihan latihan ni kamu akan buat sebagai latihan kerja rumah. Okey, muka surat 70 dalam buku teks. So latihan ni kita bincang sama-sama. Raja di sebelah menunjukkan harga jual sebuah kipas angin. Yang ini harga jual dia. Untung daripada jualan sebuah kipas angin itu ialah RM31. Hitung harga kos sebuah kipas angin itu. Dia nak tanya harga kos. So ingat rumus rumus ni nanti tolong screenshot harga jual kita dapat daripada harga kos tambah untung. Kalau nak cari untung, harga jual tolak harga kos. Kalau kita nak cari harga kos, kita kena buat macam mana? Harga jual tolak untung. Okey, tolong screenshot benda ni, okey? So, kita nak cari harga kos. Jadi, kita guna rumus yang ni. Jadi, harga kos sama dengan harga jual tolak untung. Nanti kamu dah screenshot rumus ni, tolong salin dalam buku latihan. So, harga jual dia 69. Untung dia cakap RM31. Jadi, harga kos dia kita tolak. 69 tolak 31, jadi jawapannya ni 83. Jadi, jawapannya harga kos dia adalah RM38. Kita tengok latihan B. Latihan B gambar menunjukkan harga jual dua jenis makanan laut. Harga kos ikan bawal ialah RM20 sekilo. Ni ikan bawal RM20 sekilo. Tapi dia jual RM28. Harga kos udang ialah RM15 sekilo. Tapi dia jual RM18. Kira peratus keuntungan bagi jualan sekilogram setiap makanan laut itu. Setiap. So, kita kena kira keuntungan, peratus keuntungan setiap makanan laut. So, kita kena cari untung dulu. Macam mana nak cari untung tadi? Rumus tadi. Untung sama dengan harga jual tolak harga kos. Peratus untung sama dengan untung bahagi harga kos darab dengan 100%. Kalau tak faham, tolong ulang balik. Yang ni tolong screenshot dan salin dalam buku. So kita kena cari untung dulu. Ikan bawal. Peratus keuntungan ikan bawal dulu. Kita cari untung ikan bawal dulu. Untung dia, untung ikan bawal, untung tadi harga jual RM25. Lepas tu harga kos dia cakap RM20. Jadi untung dia RM5. Itu ikan bawal. Lepas tu peratus keuntungan. Peratus keuntungan ikan bawal. Peratus keuntungan sama dengan untung bagi dengan harga kos. Darab 100%. So, untung dia RM5. Harga kos dia, mana harga kos tadi? RM20, jadi 20.
darab dengan 100%. So, sifar ni dengan sifar ni kita masuk. 2 ni dengan sifar 10 ni. 10 dapat 5. 2 bagi 2, 1. So, 5 darab 5. Jadi, peratus keuntungan dia adalah 25%. Okay, itu ikan bawal. Lepas tu udang. Ya, udang, untung dia, kita cari untung dulu. Untung dia harga jual tolak harga kos. Harga jual RM18. Harga kos, ni, RM15. So, untung dia adalah RM3 je. Jadi, peratus keuntungan sama dengan untung RM3, harga kos 15 darab dengan 100%. Okay, yang ini 5 dengan 3 kita boleh mansuh. Ni bahagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Lepas tu 5 dengan 100 kita boleh mansuh. Yang ini 20, yang ini 1. So, 1 darab 20, 20%. Jadi, peratus keuntungan dia 20%. Peratus keuntungan ikan bawal 25%. Itu je. Sebab dia nak cari setiap. Jadi, tak perlu tambah. So, seterusnya contoh C. Okay, contoh C ni. Televisyen harga kos RM11,600. Harga jual RM13,900. Lepas tu perabot RM18,500. Harga jual kita tak tahu. So, kita tengok maklumat ni. Syarikat tuah mendapat untung jualan perabot yang sama dengan untung jualan televisyen. Jadi maksudnya untung. Untung kedua-dua ni adalah sama. Jadi untung dia adalah sama. Berapakah jadual berdasarkan jadual di sebelah, berapakah harga jual perabot itu? Ni, nak cari ni. So, dia dah bagi untung. Dia cakap untung sama. So, kita kena cari untung televisyen dulu. Untung televisyen. Untung televisyen sama dengan untung tadi rumus dia. Harga jual tolak harga kos. Jadi, harga jual dia RM13,900 tolak harga kos RM11,600. So, kita buat dalam bentuk lazim. Sifar 3, 2. Yang ini sifar tak perlu tulis. So, untung dia RM2,300. Lepas tu dia cakap syarikat tuah mendapat keuntungan jualan perabot yang sama dengan untung jualan televisyen. Sama. Jadi maksudnya untung perabot pun sama. Untung perabot. Untung perabot adalah sama. 2,300. Jadi berapakah harga jualan perabot? Jadi kita kena cari harga jualan. Jadi rumus tadi, harga jualan perabot sama dengan harga kos tambah dengan untung. Kalau kita nak cari harga jualan ni rumus dia tadi. Saya dah suruh hafal dah. Jadi tolong hafal. Jadi harga kos dia RM18,500. Keuntungan dia adalah 2,300. So, tambahkan. Jangan salah tempat letak nilai tempat dia. Pastikan puluh dengan puluh, sah dengan sah. Pastikan betul. Jangan salah letak. So, dia punya harga perabot, jualan perabot adalah 20,800. Ini adalah harga jualan perabot. Okey. Tengok contoh D. Contoh D ni dia cakap gambar menunjukkan harga jual 5 kotak coklat. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak RM60 dia cakap. Lepas tu Tokil Lim membeli 100 kotak coklat itu. Ni 5 kotak RM60 tau. Tapi Tokil Lim tu beli 100 kotak. Kemudian dia menjual sekotak coklat itu dengan harga RM16. Sekotak coklat itu dengan harga RM16. Berapakah jumlah keuntungan jualannya? Dia nak cari jumlah keuntungan. Jumlah keuntungan jualannya. So, kita kena cari dulu harga satu kotak. Okay, satu kotak dulu
daripada sini, daripada maklumat ni. So, harga kos satu kotak. Harga kos satu kotak. Ni harga kos sebab dia borong. Harga kos satu kotak coklat sama dengan 60 bahagi dengan 5. Kenapa bahagi dengan 5? Sebab dia ada 5 kotak. Jadi kita bagi 5 lah. Jadi jawapannya RM12. Ini harga satu kotak. 12 ni. 12 ni adalah harga satu kotak. Okey, lepas tu dia cakap dia membeli 100 kotak itu. Jadi dia beli 100 kotak. Jadi maksudnya darab dengan 100 lah harga kos. Harga kos 100 kotak coklat sama dengan RM12 darab dengan 100 kotak. So, ada dua sifar kat belakang, letak. Lepas tu 12 ni letak sini. Jadi, harga kos dia 1,200. Okay, 1,200. So, kita tengok dia cakap lepas tu kemudian dia menjual sekotak coklat itu dengan harga 16. RM16. So, harga sekotak harga jualan sekotak. Harga jualan sekotak sama dengan RM16. Dekat harga jualan sekotak. Maaf saya tulis elok sikit. Saya cuba tulis elok sikit. Harga jualan satu kotak sama dengan RM16. Kalau harga jualan 100 kotak sama dengan 16 darab 100. So, kosong ni ada 2 di belakang. Ini 16. Jadi 1,600. Yang ini adalah harga jualan. Yang ini adalah harga dia beli. So, berapakah jumlah keuntungan? So, jumlah keuntungan. Jadi, jumlah keuntungan kita tolak je lah. Okay, 16,000 pula. 1,600 tolak dengan 1,200. So, untung dia adalah 400. Ini adalah jumlah keuntungan. Okay, untuk 100 kotak coklat. 400. Kita tengok contoh soalan latihan E. Encik Samad menjual 3 buah kamera model lama. Dia mengalami kerugian. Kalau kerugian maksudnya harga jual tu rendah lah. Tu kena ingat tu. Bernilai RM128 bagi jualan sebuah kamera. Sebuah ni 128. Ini rugi ni. Okay, harga kos sebuah kamera itu ialah RM3,605. Harga kos sebuah kamera itu RM3,600. Yang ini dia mengalami kerugian RM128 bagi sebuah kamera. Hitung hasil jualan 3 buah kamera itu. Hasil jualan. Okay, hasil jualan dia tanya tapi tetap rugi So, yang ini harga kos sebuah kamera itu adalah RM3,600. Tulis dulu maklumat. Okay, harga kos sebuah kamera sama dengan RM3,600. 605 RM3,605. Okey, lepas tu yang ni harga kos sebuah. Jadi kita kena cari harga kos 3 buah. Okey, harga kos 3 buah sama dengan RM3,605 darab dengan 3. So, kita darab dalam bentuk lazim. Janganlah guna kalkulator. Kalau awak nak pandai, jangan guna. Amalkan sentiasa buat dalam bentuk lazim. So, yang ini adalah kos 3 buah kamera. Okey, lepas tu dia cakap dia mengalami kerugian RM128 bagi jualan sebuah kamera. Rugi. Okey, rugi sebuah kamera sama dengan RM128. Kalau 3 buah,
Rugi 3 buah kamera sama dengan 128 darab 3 lah. Jadi buat dalam bentuk lazim. Jangan penat nak buat bentuk lazim ni. Benda inilah akan buat kamu bijak. Kalau kamu sentiasa amalkan. Tak payah nak guna kalkulator. So yang ini adalah kerugian 3 buah kamera. Kerugian 3 buah kamera, ini harga kos. Lepas tu dia tanya hasil jualan 3 buah. Kalau jadi maksudnya hasil jualan kita ikut rumus. Hasil jualan sama dengan harga kos, sebab dia rugi tadi kan, harga kos tolak rugi ya, kerugian. Jadi harga kos tadi RM 10,815 tolak dengan rugi tadi RM 384. Jadi kita buat dalam bentuk lazim. Tolak 384. Ingat tulis dalam ikut nilai tempat ya. 5 tolak 4 1, 1 tolak 8 tak boleh. Jadi kita pinjam sebelah, yang ni jadi 7, yang ni jadi 11. 11 tolak 8 3, 7 tolak 3 4. Sifar tolak sifar ni 1. Jadi yang ini adalah hasil jualan untuk ketiga-tiga kamera tersebut. Ni rugilah. Harga kos dia besar. Ni harga jualan dia kecil. Jadi rugi. Memang rugi. Okay, kita tengok latihan yang terakhir, F. Jadual di sebelah menunjukkan harga 3 barang di kedai P dan Q. P dengan Q. Okay, lepas tu, Razak membanding harga di kedua-dua kedai. Dia membeli setiap jenis barang di kedai yang menawarkan harga yang lebih rendah. Ramu pula membeli setiap jenis barang di kedai Q. Berapakah beza perbelanjaan mereka? Okay, yang ini banyak dalam pengiraan sebab dia melibatkan dua orang, Ramu dengan Razak. So kita kena cari Razak dulu. Razak dia cakap, Razak ni dia pilih kedai yang menjual barang yang lebih murah. Jadi Razak ni kita kena cari yang mana lebih murah. Razak ni dia akan beli apa? Kedai P dengan kedai Q, TV LED yang lebih murah adalah kedai P. Jadi Razak beli TV di kedai P iaitu RM 9,888. Tambah sebab dia beli 3 barang So lepas tu dia cari lagi pembersih udara. Pembersih udara yang paling murah adalah kedai P ke kedai Q. Kedai Q. Jadi dia beli dekat kedai Q. 999. Tambah lagi sebuah lagi. Lepas tu dia cari lagi yang mana lebih murah. Set Hi-Fi 4,130 ke 3,866. Yes, betul. 3,866 kedai Q. Jadi dia beli RM 3,866. Okay, so kita tambahkan semua. Kalau tambah kita boleh buat dalam pengiraan tu sekali jalan 1,888. Okay, lepas tu 999 tambah lagi 6683. Saya tulis dari belakang supaya kita takkan salah kiraan. So 8 tambah 9 17, 17 tambah 6 23, 8 tambah 2 10, 10 tambah 9 19, 19 tambah 6 25, 8 tambah 2 10, 10 tambah 9 19, 19 tambah 8 27, 2 tambah 9 11, 11 tambah 3 14. So yang ini adalah barangan yang dibeli oleh Razak. Okay, so kita tengok barangan yang dibeli oleh Ramu pula. Okay, Ramu beli apa? Ramu dia cakap Ramu membeli setiap jenis barang di kedai Q. Jadi dia beli di kedai Q sahaja Ramu ni. Dia tak pilih-pilih. Okay, so Ramu ni kamu kena tambah RM 10,670 tambah RM 999 tambah RM 3,866. So kita tambah dalam bentuk lazim.
Okay, kita tulis dari belakang supaya kita tak salah. So, kita tambah 9 tambah 6, 15. Naik 1. So, 1 tambah 7, 8. 8 tambah 9, 17. 17 tambah 6, 23. 2 tambah 6, 8. 8 tambah 9, 17. 17 tambah 8, 25. 2. Yang ni 5, yang ni 1. So, RM. So, lepas tu dia cakap berapakah beza? Apa maksud beza perbelanjaan? Beza perbelanjaan. Beza bermaksud tolak. Jadi, kita kena tolak. Yang mana lebih besar, tolak yang lebih kecil. Jadi, yang besarnya perbelanjaan ramu jadi 15,535 tolak dengan 14,753. Kita buat dalam bentuk lazim. So, 3,5,7,4,1 tolak. Yang ni 2, yang ni tak boleh tolak. Jadi kita kena pinjam kat sebelah. Yang ni akan jadi 13, 13 tolak 5, 8. 4 tolak 7 tak boleh. Jadi yang ni akan jadi 14. 14 tolak 7, 7. 4 tolak 4 sifar. 1 tolak 1 sifar. RM. So, perbelanjaan, beza perbelanjaan dia, mereka adalah RM 782. Okay, sifar kat belakang tu, sifar kat depan, buangkan. Okay. So, yang ini adalah beza dia, beza perbelanjaan dia. 782. So, kena cari dulu razak, lepas tu cari ramu, lepas tu baru dapat beza perbelanjaan. So, homework hari ni, sila jawab latihan muka surat 70, buat semua soalan daripada A sehingga F. Pastikan anda membuat jalan pengiraan pada setiap soalan bentuk lazim. Okey? Jangan lupa salin rumus-rumus yang saya cakap salin tadi. Jangan lupa ya. Dalam buku kamu, buku latihan kamu tu salin, lepas tu buat latihan. Okey? Terima kasih.